Ustaz, mak ayah saya dah tak ada Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam mana? Ada lagikah harapan saya untuk menjadi anak yang soleh? Kata guru saya, kalau satu orang tu dah Allah ambil mak ayah dia, yang pertama dia bertaubat. Kalau dia anak soleh, dia bertaubat. Yang kedua dia kena apa? Dia kena sentiasa mendoakan kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Tak berhenti, tak boleh berhenti. Dan yang ketiga apa dia? Buat jariah, hadiahkan amal, hadiahkan pahala kepada ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan, lama dah kita tak kuliah kitab ni, lama dah saya sampai lupa. Alhamdulillah Abang Zaki masih lagi tanda tempat kitab, tempatlah kita mengaji. Moga-moga dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Last itu 16 hari bulan 3. 16 hari bulan 3. Lepas tu cuti sampai sekarang baru mula balik. Masya Allah. Sekarang 21 hari bulan 21 hari bulan 12 dengan 16 hari bulan 3. Jauh tu tuan-tuan. Jadi saya yakin tuan-tuan muslimin muslimat masing-masing dah lupa dah. Tak mana ustaz kitab. Mungkin ada yang lupa dan mungkin ada yang tanda. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bila mana Allah bagi kesempatan kepada kita tuan-tuan, syukur pada Allah. Kesempatan boleh main mengaji, kesempatan boleh duduk dalam majlis ilmu. Bukan senang, bukan semua orang Allah pilih. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu bercakap dengan anak murid saya, kamu datang mengaji, kamu datang menuntut ilmu ni semua Allah pilih. Bukan saja-saja Allah nak bagi kebaikan kepada satu orang tu, melainkan dalam hadis Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah nak kepada dia kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan beri kepada dia apa? Kefahaman dalam agama. Dia alhamdulillah syukur pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni saya tak mau panjang mukadimah. Kita terus masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 dalam kitab 40. Hadis ke-13. Hadis yang ke-13 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana dikarang oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah rahimahullahu ta'ala, yang mana pengarang kitab ni pun baru meninggal tuan-tuan. Masya Allah tabarakallah. Dia meninggal dalam keadaan, Allahumma salli ala Muhammad, dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kepada kita satu bekah yang cukup besar. Sebab tu Syekh Fahmi ada satu video dia kata apa? Ulama ni dia berbeza dengan apa? Berbeza dengan satu kalam pepatah Melayu. Apa dia? Patah tumbuh hilang berganti. Kan? Patah tumbuh hilang berganti tu sah kalam dia. Sah betul, kata-kata tu betul. Tetapi tidak kepada ulama. Ulama mati payah berganti. Hilang tak ada berganti, payah nak dapat dah. Jadi tuan-tuan, Allah beri kesempatan kepada Syekh Fahmi 63 tahun, tak silap saya dia umur dia. Allah beri 63 tahun dia berkhidmat untuk ummah. Masya Allah tabarakallah. Jadi marilah sama-sama kita menjadi saksi pada hari akhirat, dia seorang yang murabbi yang baik, yang mengajak ummah kepada kebaikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hadis yang ke-13, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang ke-13, orang yang baik berkurangan sedangkan orang yang jahat bertambah banyak. Hadis ni menceritakan di antara peristiwa akhir zaman yang mana maklum kepada kita semua. Semua manusia tahu, tambah-tambah orang yang main kuliah. Yang mana dalam hadis yang ke-13 Syekh Fahmi meletakkan tajuk apa dia? Orang yang baik berkurangan. Maksud kata apa? Orang yang baik, orang yang alim, orang yang faqih dalam ilmu, semakin lama dalam dunia ni Allah kurangkan.
Mati seorang. Baru ni Tok Guru Ahmad Ghazali meninggal juga. Masya Allah, tabarakallah, ulama di bumi Malaysia. Maksud kata, orang yang baik, orang yang mana diakui akhlak dia baik, diperakui oleh para ulama orang yang sangat baik, semakin lama semakin dekat dengan kematian. Jadi tuan-tuan jangan pelik bila orang yang baik meninggal dulu daripada orang jahat. Awak orang kawan ni lok-lak tak mati-mati, yang hak baik meninggal dulu. Sebab apa? Tu di antara tanda akhir zaman. Lalu kata Syekh Fahmi, sedangkan orang yang jahat bertambah banyak. Ni di antara tanda dia. Jadi mari sama-sama kita baca hadis Nabi, moga-moga semua mendapat keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan berikut insya-Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna waladu ghaidan wal mataru ghaidan ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم رواه الطبراني. Baik tuan-tuan pelik awak ustaz suruh baca sama-sama. Guru saya kata apa? Orang yang baca hadis hati dia cerah, hati dia lembut. Orang yang selalu membaca hadis hati dia lembut. InsyaAllah. Jadi moga-moga hati kita lembut. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapaknya, dan hujan akan menjadi panas, hujan akan berkurang, dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah banyak orang yang jahat, dan akan berkurangan orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua mereka, dan orang yang jahat berani berterus terang melawan orang-orang yang baik. Keterangan di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah, yang pertama, apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya. Yang kedua, apabila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Yang ketiga, orang jahat bertambah banyak dan dorongan untuk berbuat jahat sangat banyak. Keempat, orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat dukungan yang sewajarnya. Kelima, anak-anak sudah berani melawan orang tua. Yang keenam, orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak malu terhadap mereka. Nampaknya bentuk masyarakat kita pada hari ini tidak banyak berbeza dari apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Setiap hari kita melihat kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, dalam hadis ni, di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tanda-tanda akhir zaman. Apa dia? Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat, hatta, sehingga apa dia? Waladul ghaidha, sehingga anak-anak menjadi sebab ibu ayah tu sentiasa marah.
Apa dia kata ulama, kenapa anak-anak menjadi sebab ibu ayah marah? Bila mana anak-anak ingkar kepada suruhan ataupun arahan daripada ibu dan ayah. Ataupun kenapa anak-anak boleh menjadikan satu orang tu ibu ayah dia marah? Bila mana anak-anak tidak diajar ataupun dididik dengan cara agama. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ni ada beberapa pengalaman berkenaan dengan bagaimana seorang anak yang mana saya biasa ajak budak tu dan ayah dia tidak beri pendidikan agama kepada dia. Bila mana tidak, ayah dia tak beri pendidikan agama, anak dia tak reti agama, akhirnya bercakap dengan ayah yang mana saya duduk depan. Saya dengar macam mana anak dia bercakap dengan ayah dia dalam keadaan langsung tak ada adab. Langsung tak ada adab. Panggil ayah dengan apa? Panggil ayah dengan nama ayah. Contoh nama Abdullah. Anak dia panggil nama Abdullah, panggil dengan nama ayah. Nak bagi tahu dahsyatnya peristiwa apa di antara tanda-tanda akhir zaman, antaranya anak-anak semakin hari semakin kurang ajak dengan ibu ayah. Sebab tu tuan-tuan, bila saya tengok sedikit kajian statistik kajian anak buang ayah, anak buang ibu ayah, tuan-tuan, buang mak ayah. Macam mana ada satu pusat dia jaga orang tua-tua lah. Bagaimana pusat tu dia cerita dalam akhbar lah, ada dalam Metro Online, tuan-tuan boleh baca sendiri. Bagaimana dia kata apa? Anak-anak ketika mana ayah-ayah dah uzur, sanggup buang ayah depan rumah kebajikan, sampai satu tahap sampai teratur. Dahsyatnya bila mana anak-anak tidak ada didikan agama. Sebab tu tuan-tuan, guru saya pesan dekat saya. Dia kata, saya nak pesan satu benda dekat kamu Hidayat. Dia kata apa? Kamu nak hantar anak-anak kamu mengaji akademik tak salah. Tak salah. Tetapi bagi agama dia kejap dulu. Bagi agama dia kejap dulu. Kalau agama dia tak kejap, anak-anak kamu akan jatuh dengan fitnah. Kalau agama anak-anak kita tak kejap, anak-anak kamu mudah jatuh dengan fitnah. Tuan-tuan, fitnah akhir zaman banyak. Saya tak payah sebutlah sekolah-sekolah menengah yang teruk tu, tapi nak bagi tahu fitnah akhir zaman banyak. Anak murid saya yang masuk sekolah menengah, lepas tu dia masuk tahfiz, saya tanya dia, kenapa kamu masuk tahfiz? Tak seronok ke duduk sekolah menengah? Dia kata, ustaz, minta maaf cakap dah, hari-hari polis masuk sekolah saya, hari-hari polis masuk, hari-hari ada kes bertumbuk, bergaduh sesama kawan-kawan, hari-hari ada kes mungkin dapat anak-anak dapat hamil luar nikah, hari-hari tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Bila saya baca tuan-tuan statistik anak luar nikah dalam statistik di Malaysia ni yang dibuat oleh satu NGO, kadar dia 150 orang. 150 orang. Boleh fikir 150 orang sehari, lebih kurang. Dahsyatnya fitnah akhir zaman. Sebab tu didiklah anak dengan agama, didiklah anak dengan pegangan agama. Tuan-tuan, Masya Allah, fitnah besar tuan-tuan. Anak, sebab tu tuan-tuan, saya bila anak saya pagi tadi, anak saya meduk dekat saya duduk tengah mengajar. Anak saya meduk dengan saya tu, anak perempuan meduk dengan saya pegang dia tuan-tuan, tiba-tiba terlintas dalam hati ni, Allah bagi satu lintasan. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu la tulhiqum amwalakum wala auladukum an zikrillah. Kalau saya salah tuan-tuan tegur. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhiqum, jangan kamu dilalaikan. Dengan apa? Dengan anak-anak kamu.
dan dengan harta-harta kamu daripada mengingati Allah. Saya pegang anak saya, ya Allah, sayangnya walid dia, ayah ni sayang kepada anak tak tahu nak habaq. Tapi saya kata apa? Dia ni pinjaman untuk aku ni. Allah bagi pinjaman. Sebab tu tuan-tuan, kisah seorang wali Allah yang bernama Ibrahim Adham. Ibrahim Adham, Syekh Ibrahim Adham, seorang wali Allah yang besar. Dia ni tuan-tuan, sebelum dia jadi wali Allah, dia seorang, Allahumma salli ala Muhammad, orang kata dia taraf gubernur lah, ataupun taraf menteri. Ibrahim Adham ni, Allahumma salli ala Muhammad, selepas dia berhijrah ke alam sufi ataupun berhijrah ke dunia kesufian, dia meninggalkan segala harta dia, meninggalkan segala anak dia, meninggalkan isteri dia, semua dia tinggalkan. Dia masuk ke dalam alam kesufian ni, bukan kata tinggal tu maksud kata dia jauhkan diri, dia tinggalkan sementara, dia tinggalkan. Bila macam tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, suatu ketika Syekh Ibrahim Adham ni, dia, Allahumma salli ala Muhammad, dia sedang melakukan tawaf di kota Mekah. Dia sedang buat umrah di kota Mekah. Bila mana dia tengah buat umrah, tengah-tengah buat umrah, ada satu rombongan. Rombongan ni, Masya Allah tabarakallah, dalam rombongan ni ada isteri dia, dalam rombongan ni ada anak dia, dalam rombongan ni ada pegawai-pegawai tentera yang menjaga, pegawai-pegawai penjaga ni, bodyguard. Bila mana isteri dia nampak Allahumma salli ala Muhammad Ibrahim Adham, isteri dia beritahu, wahai anakku, itulah ayah kamu, tu ayah kamu, tu yang di tengah tawaf tu ayah kamu, Syekh Ibrahim Adham. Tuan-tuan, anak dia ni rindu kepada dia, rindu sungguh. Mana ada anak tak rindu ayah? Rindu sungguh. Sebab apa? Ayah dia dah tinggalkan dia lama. Dia pi dekat ayah dia. Bila dia pi dekat ayah dia, habis tawaf, dia jumpa ayah dia, dia salam, dia peluk ayah dia. Dia peluk Syekh Ibrahim ni. Syekh Ibrahim ni bila tengok anak dia, ya Allah, ketika tu tuan-tuan, dia timbul rasa sayang, ya Allah, rindunya aku pada anak aku ni. Bila dia pegang, dia pun peluk anak dia, tiba-tiba terlintas dalam hati dia, wahai Ibrahim Adham, ingat tak pesan Allah, apa yang Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan apa? Anak-anak dan harta kamu daripada mengingati Allah. Bila dia pegang, dia peluk anak dia, dia teringat ayat tu. Masya Allah. Orang kata apa? Wali Allah ni, Allah bagi satu kelebihan, hati dia pun sentiasa ingat Allah, zikir pada Allah, hati dia pun dekat semua dengan Allah. Sampai satu tahap bila dia jumpa anak dia peluk anak dia lupa pada Allah. Sebab apa? Sebab dia rindu sangat dengan anak ni. Bila lalu lintasan ayat tu, Masya Allah tabarakallah, dia kata, aku lebih memilih Allah daripada anak-anak aku. Dia turunkan anak dia, dia tinggalkan anak dia. Dan dalam riwayat kisah yang cerita kisah ni, ada riwayat bagaimana anak dia ketika tu juga Allah ambil nyawa anak dia. Sebab apa tuan-tuan? Cinta kepada Allah tidak boleh diduakan. Cinta pada Allah tak boleh duakan. Kamu kata kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kamu kata kamu cinta kepada Allah, tapi kamu, hati kamu menduakan, saya cinta kepada Allah, tapi dalam masa yang sama saya cinta kepada dunia. Tak boleh. Kamu takkan dapat rasa cinta pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, didiklah anak-anak dengan agama, jaga anak-anak kita dengan agama. Gunakan seharian hidup dia tu, dia duduk dengan kita tuan-tuan, biasakan diri kita dengan pengamalan agama. Jadi tuan-tuan, tu yang pertama. Hatta yakuna alwaladu ghaidan, sehingga kan anak-anak ni menjadi sebab kemarahan ibu ayah. Banyaklah tuan-tuan ibu ayah sampai bergaduh dengan sebab anak dan sebagainya. Lalu wal mataru ghaidan, wal mataru ghaidan wa yafidul li'amu faydan wa yaghidul kiramu ghaidan
wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabiri wal-la'imu 'ala al-karimi. Lalu Nabi SAW cerita, lepas tu di antara tanda kiamat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi hujan menjadi panas. Yang maksud kata apa? Hujan turun ke muka bumi Allah semakin lama semakin sikit. Tuan-tuan, sekarang Allah uji kita dengan hujan. Hujan ni, Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana dalam riwayat, dalam hadis ni, di antara doa Nabi kepada Allah, 3 doa Nabi. Tuan-tuan ingat, 3 doa Nabi kepada Allah. Nabi doa kepada Allah 3 doa. Nabi kata, dalam doa aku, dalam munajat aku minta kepada Allah 3 perkara, tapi Allah hanya kabulkan 2 permintaan aku. Yang pertama, umat aku tidak akan mati dalam keadaan kemarau yang panjang. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau bagi banjir bagaimana berlakunya di zaman Nabi Allah Nuh. Allah terima 2 doa tu. Ada doa yang ketiga, ya Allah, jangan engkau pecahkan umat aku. Jangan engkau bagi umat aku ni berselisih ataupun berpecah. Doa tu Allah tak terima. Doa tu Allah tak kabul, tuan-tuan. Sebab tu sampai sekarang umat Islam berpecah macam-macam, tuan-tuan. Dengan politik, cara politik kita, dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan fikrah, dengan mazhab dan sebagainya, umat Islam berpecah dengan begitu banyak. Saya nak cerita pasal isu khilafiyah ni, tuan-tuan. Pecahnya mazhab, pecahnya isu bagaimana umat Islam berbeza pandangan sampai menyebabkan kafir mengkafir. Allah, berlaku sangat dahsyat. Saya duk kaji, tuan-tuan. Saya kaji berkenaan dengan bagaimana takfiri, isu takfiri ini berlaku di antara, Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang yang tak mengaji dan mengambil kaedah ghulu, melampau. Orang yang tak mengaji ataupun orang yang mengaji tetapi dia mengambil jalan yang ghulu, jalan yang melampau, sampai apa? Mengkafirkan orang tu. Dia termasuk di antara orang-orang yang akan memecahkan umat Islam. Sebab tu, tuan-tuan, ada satu puak yang bernama Ahbash. Ahbash ni, tuan-tuan, satu kelompok yang melampau, yang mana Allahumma salli ala Muhammad, dia mudah mengkafirkan orang bila mana berbeza pandangan. Tuan-tuan kena faham, dalam ilmu akidah pun terdapat furu', terdapat cabang-cabang yang boleh dimaafkan. Dia beza usul akidah dengan furu' akidah, dia beza. Maksud kata furu' ni ulama masih boleh terima, tetapi usul ulama tak ada ulama sepakat. Maksud kata usul ni apa dia? Allah Maha Esa. Usul semua ulama sepakat. Esa Allah tidak ada 2. Semua sepakat. Tak ada ulama kata Allah ada 2, tak ada. Tak ada ulama akidah kata Allah ni dia ada 2. Satu Tuhan langit, satu Tuhan bumi. Tak ada. Semua ulama sepakat usul bahawa Allah tu Allah Esa, yakni Allah tu tunggal, tak bersifat kepada 2, tak ada 2. Allah tak ada 2. Tu usul. Tapi furu', benda yang sampai tafwid, tanzih dan sebagainya, dia ada furu'. Bagaimana ulama khalaf, ulama salaf, dia berbeza pandangan dari sudut memahami ayat-ayat mutasyabihat. Tu beza. Jadi, tuan-tuan, ada satu puak ni, dia bila mana orang berbeza pandangan, dia hukumkan terus sebagai kafir. Tuan-tuan, dahsyat. Berbeza pandangan, kafir, halal darah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu, tuan-tuan, di antara doa Nabi, Allah tak kabulkan di antaranya apa dia? Pecahnya umat. Jangan kau pecahkan umat aku dak. Umat Islam berpecah dengan begitu banyak. Baik, jauh ni lari tajuk kita. Baik, jadi hujan akan menjadi panas. Maksud kata hujan akan berkurangan. Sekarang Allah uji kita banjir. Negeri-negeri banjir, negeri Selangor, negeri apa lagi, dan Pahang dan sebagainya. Allah uji banjir, tuan-tuan, tak seteruk zaman Nabi Allah Nuh. Tak ada teruk. Betul, doa Nabi makbul, Allah terima doa Nabi.
Zaman Nabi Allah Nuh 40 hari 40 malam. Banjir ayak yang apa orang kata apa? Menutupi terus sampai bukit tu. Maksud kata banjir yang amat teruk 40 hari 40 malam. Sampailah Nabi Allah Nuh berdoa, barulah bumi menelan ayak tu. Panjang cerita tu. Bagaimana Nabi Allah Nuh turun, panjang cerita tu, dia agak konflik sikitlah. Jadi panjang cerita tu. Tapi banjir yang paling teruk adalah banjir di zaman Nabi Allah Nuh. Sekarang Allah uji kita dengan banjir. Ustaz sebut dalam hadis hujan berkurangan. Adakah kita ni tak ada akhir zaman lagi ni? Kita tak ada akhir zaman lagi ke ni? Hujan berkurangan, tapi sekarang hujan banyak ni. Lebat setiap hari lebat. Boleh kata Perlis pun boleh kata hampir hari-hari hujan. Perlis pun hampir hari-hari hujan. Dia maksud kata di sini, hujan dalam setahun tu dia ada masa dia. Sekarang kita musim, tapi musim yang tak hujan tu lebih panjang. Dulu pernah suatu ketika tuan-tuan, Malaysia kita 3 bulan ataupun 4 bulan tak pernah hujan. Sampai kan kita kena solat istisqa, minta hujan. Dahsyat, 4 bulan tak hujan masa tu. Boleh kata hampir setiap negeri termasuk negeri Perlis juga buat solat sunat istisqa, minta kepada Allah, minta turun hujan. Tu baru Allah uji 4 bulan tuan-tuan. Cuba kalau setahun tak hujan. Sebab tu saya ada satu video, dia agak lawak tuan-tuan. Dia kata apa? Irfan Khairi, video Irfan Khairi. Dia ni seorang YouTuber lah dengan seorang TikTok. Tapi dia berkongsi satu konten yang bermanfaat. Dia kata apa? Di dalam, dia duduk Dubai. Dia kata apa? Duduk Dubai ni, dia kata tak ada sistem peparitan. Di Dubai tak ada sistem peparitan. Maksudnya longkang-longkang tak ada. Sebab apa dia kata? Di Dubai hujan setahun 2 kali je. Negara Arab setahun 2 kali je hujan. Dan dia kata bila mana hujan mudahnya berlaku banjir. Tu di negara Arab. Tapi Malaysia bila tak hujan tuan-tuan, dia banyak ujian dia tu berat. Di antaranya kita 3 bulan 4 bulan tak hujan, masya-Allah, kering. Orang kata apa sungai kering, bendang payah nak buat, berebut ayak pula nak buat bendang. Sampai suatu tahap tu. Sebab tu dalam hadis bagaimana Nabi kata apa? Hujan semakin lama semakin berkurangan. Baik, lalu Nabi tambah lagi, bertambahnya banyaknya orang yang jahat dan akan berkurangnya orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya ni bila nak main, saya tengok hadis yang banyak sabit dengan perkara-perkara yang mana Nabi SAW menyuruh kepada kita buat baik. Sebab tu dalam beberapa buah hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah, disebut dalam kitab Mu'tasar Sahih At-Tirmizi, ataupun disebut dalam nama Bahrul Mazi, disebut bagaimana Syekh Idris Marbawi dia meletakkan satu tajuk apa dia? Bab ma jaa fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagaimana bab yang telah membicarakan, menyatakan hadis berkenaan menyuruh orang kepada buat baik dan melarang orang kepada kemungkaran. Bila mana saya kaji, tengok apa orang kata apa, baca kitab ni untuk dapatkan apa isi-isi yang baik. Bagaimana dalam hadis ni diriwayatkan oleh Huzaifah, an Huzaifah ibn al-Yaman, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah an yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Dalam hadis ni Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu hadis yang mana Nabi SAW mengajak orang kepada apa? Buat baik dan tinggal kemungkaran. Dan orang-orang yang mana bila mana dia sentiasa bergelumang dengan kemungkaran, summa tad'unahu fala yustajabu lakum,
orang yang mana dia ni sentiasa hidup dengan kejahatan, banyaknya buat maksiat, lupa kepada Allah, banyaknya dosa dia buat. Kata Nabi, summa tad'u, bila dia berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah permudahkan urusan. Summa tad'u, kata Nabi, bila dia berdoa, fala yustajabu lakum, maka doa dia tidak akan pernah dimustajabkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kita cek diri kita. Aku ni ada tak dosa yang aku buat sampai Allah hijab ataupun Allah tutup terus, kabul, Allah tak kabul doa kita. Sebab tu tuan-tuan, bahayanya bagi orang yang sentiasa bergelumang dengan kejahatan. Sebab tu tak pelik bagaimana Syekh Fahmi kata apa, banyaknya manusia pada akhir zaman bergelumang dengan kejahatan, sehingga apa, orang baik semakin lama semakin berkurangan. Orang yang jahat, doa dia tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Syekh Idris Al-Marbawi. Sebab tu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana Allahumma salli ala Muhammad, bila mana disebut dalam satu kisah dalam kitab Nasaihul Ibad, disebut dalam kitab Nasaihul Ibad, bagaimana seorang ulama Al-Qarni dia cerita, aku pernah berjumpa dengan seorang pendeta. Dia bila mana dia terjumpa dengan seorang pendeta ni ahlul kitab. Dia jumpa seorang pendeta, dia dalam satu perjalanan dia terjumpa dengan seorang pendeta, yakni ahlul kitab. Dia kata apa? Dia tanya ahlul kitab tu, wahai ahlul kitab, wahai pendeta, aku nak tanya kepada kamu. Nak tanya apa? Apakah perkara yang boleh menaikkan darjat seseorang? Al-Qarni, seorang ulama, dia bertanya kepada pendeta tu, apakah perkara yang boleh menaikkan darjat seseorang? Lalu apa kata pendeta tu? Mengembalikan, yang pertama, kalau kamu nak darjat kamu tinggi di sisi Allah, yang pertama mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiayai oleh kamu, oleh kamu. Maksud kata, benda yang kita pernah buat jahat, kita pernah aniaya orang, kita kembalikan hak dia. Dosa-dosa yang kita rasa remeh, kita buat dosa tapi kita rasa macam tak berdosa, kita ambil hak orang, kita aniaya orang, kita nak dapat darjat baik balik, kita kena kembalikan balik hak orang. Lalu yang kedua, kata pendeta, meringankan seseorang daripada tanggungjawab. Maksud kata, yang pertama, kembalikan hak yang telah kamu ambil kepada orang, daripada orang. Yang kedua, kamu ringankan tanggungjawab satu orang tu, ringankan kerja dia. Sekarang ni kan musim banjir, boleh kata NGO ataupun unit amal negeri Selangor, banyak NGO yang minta sumbangan tajaan untuk bangsa banjir. Mari sama-sama kita ringankan tanggungjawab mereka. Jadi sama-sama, dan itu pun tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman. Baik, tuan-tuan, sambung balik hadis. Jauh dah tu. Jadi yang Allahumma salli ala Muhammad, bila mana bertambahnya banyak orang yang jahat dan berkurangan orang yang baik, dan anak-anak berani melawan orang tua mereka, dan orang yang jahat berani berterus terang. Ini di antara yang tanda lepas dia. Orang jahat, dia berani berterus terang dengan kejahatan dia. Tuan-tuan, jangan tengok negeri orang, tengok negeri kita sendiri. Kita jangan tengok negeri orang lain, tuan-tuan, kita tengok negeri kita sendiri. Bagaimana anak-anak kita boleh keluar lelaki perempuan dalam keadaan bukan suami isteri, keluar berdua-duaan secara terang-terangan. Tak malu, tuan-tuan. Orang yang buat jahat sampai suatu ketika Nabi kata apa? Dia berterus terang. Maksud kata dia jelas, nampak orang kata apa? Secara realiti kita hari ni.
Orang perempuan, orang lelaki yang bukan suaminya dan orang perempuan bukan isteri dia keluar berdua-duaan tanpa rasa malu sikit pun. Orang buat maksiat dalam keadaan terang-terangan. Buat maksiat apa dia, Ustaz? Kalau saya sebut merokok, tuan-tuan marah. Sebut merokok lagi, ada merokok marah apa, Ustaz? Makruh. Merokok makruh. Pandailah makruh. Saya mengaji haram, tuan-tuan. Tak takut tuan-tuan jumpa ulama kata makruh. Wallahu alam lah. Tapi bagaimana maksiat ni berlaku terang-terangan ni, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang hamba Allah, dia hantar satu video klip. Dia kata, Ustaz, kalaulah di luar negara kita boleh tengok maksiat terang-terangan berlaku, Ustaz. Saya nak tengok video klip tu pun, tuan-tuan, tak sampai hati. Rasa berdosa betul. Ada satu sukan Olimpik, tuan-tuan tahu Olimpik? Olimpik kan, tuan-tuan tahu lah. Olimpik Malaysia pun di antara negara yang masuk juga Olimpik, saya rasa. Ada satu negara tu dia jadi tuan rumah. Bila mana sukan Olimpik tu, tuan-tuan, bila sahabat tu hantar video pendek dalam sukan Olimpik tu, tuan-tuan, ada tempat-tempat Allahu Akbar, tapi alhamdulillah lah, dia tutup dengan apa? Dia pecahkan gambar lah. Di satu negara tu, tak perlu dah disebut negara mana, tapi kalau tuan-tuan jumpa video ni, tuan-tuan boleh nampak lah bahawa maksiat ni, kalau lah Allah turunkan bala pada kita, pada negara tu, tak pelik. Bagaimana satu negara tu dia menjadi sukan ataupun tuan rumah kepada Olimpik. Bagaimana ada dalam tempat yang Olimpik yang besar tu, kawasan untuk lawan sukan dan sebagainya, ada tempat-tempat yang untuk melakukan seks secara terang-terangan. Maksud kata tak malu. Tempat tu orang lalu buat seks secara terang-terangan. Ush, bahaya, tuan-tuan. Laki dengan laki ni terang-terangan. Bukan apa, bukan kata tutup dak, tuan-tuan, secara terang-terangan. Dia letakkan tempat-tempat, ada tempat dia. Masya Allah, takut. Ya Allah, tengok video tu, ya Allah, takutnya. Bila mana apa? Bila manusia ni Allah hilangkan akal, dia jadi binatang. Boleh buat seks depan terang-terangan macam tu, tuan-tuan. Ya Allah, saya kata macam, ya Allah, moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara macam tu. Selagi mana ada ulama, insya-Allah Allah akan jaga kita semua, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, tak pelik bila mana kejahatan ni dia akan berani. Orang yang buat jahat, dia sanggup berterus terang, dia akan berani menaik ataupun orang kata apa, lantang. Tak takut kepada maksiat. Sebab tu, tuan-tuan, di Malaysia kita sendiri pun, bagaimana zaman Pakatan Harapan merintah dah. Wallahu alam zaman pakatan ke atau perikatan, bagaimana ada puak LGBT yang buat himpunan secara terang-terangan. Takut, tuan-tuan. Tu kalau Allah turun bala agak macam mana? Allah turun bala agak macam mana? Salah tak? Tak salah. Boleh buat perhimpunan menuntut hak LGBT. Menuntut hak LGBT. Di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Menuntut hak LGBT. Tuan-tuan cuba bayang. Takutnya kita, tuan-tuan, bila mana kita berada di dalam satu negara yang mana kejahatan tidak dibanteras. Kejahatan tidak ada satu enactment penguatkuasaan untuk menghalang, tak ada. Saya sembang dengan seorang orang duk tangkap orang tu. Abang penguatkuasa lah. Penguatkuasa yang duk tangkap orang buat maksiat tu. Dia kata, Ustaz, kami ni nak turun untuk tangkap maksiat-maksiat ni, dia kena ada report dulu. Dan kita kena siasat dulu, betul ke tak betul.
Kalau sampai satu tahap tu Allah, betul lah, kalau siasat tu betul, benda bagus, kita kena siasat. Tapi satu tahap tu Ustaz, sampai satu tahap Allahumma salli ala Muhammad, penguatkuasaan kita ni nak jalankan kuasa tu, nak tegah dengan enakmen yang ada ni, sebab ada sekarang tak cukup kuat. Dahsyat tu saya kata. Iyalah Ustaz, cuba Ustaz bayang kalau kita tangkap orang pun, bayar duit settle, lepas anak, bayar denda, lepas anak. Dia kata apa functional kita tangkap depa bayar denda, depa bayar apa denda yang apa hakim letakkan, depa bayar, lepas tu depa keluar balik serupa ya. Maksud kata penguatkuasaan tegah tu, dari sudut kata tangkap, bubuh penjara tu terus sebulan ke 2 bulan ke. Maksud kata kuat kuasa sungguh tu tak ada. Dia kata mungkin kita ni terlampau lembut dalam penguatkuasaan agama ni. Bila tengok macam tu, ya Allah, dahsyat noh betul tu. Dia kata tak ada tangkap pun. Selepas tu lepas bayar, keluar buat balik dia kata. Saya kata dahsyat noh. Sebab tu tuan-tuan, orang yang buat jahat ni tak pelik. Bila mana depa sanggup, bila mana undang-undang ada di belakang mereka, tu lagi masalah. LGBT tu suhaka menuntut hak, hak apa? Hak manusia, hak asasi manusia. Allah, hak asasi manusia. Sampai apa nak buat Islam tak boleh. Di Kedah sendiri tuan-tuan tengok bagaimana Menteri Besar Kedah tuan-tuan. Menteri Besar Kedah sampai dah haram dah judi. Tapi tuan-tuan, ada puak-puak yang buat tuntutan di mahkamah, lawan di mahkamah. Sedangkan tak ada pun. Saya kata apa, saya jumpa seorang Cina tuan-tuan, Cina MCA. Saya terus terang Cina MCA ni tuan-tuan, saya jumpa dia marah dekat Menteri Besar Kedah. Saya tanya dia satu soalan. Uncle, saya nak tanya you. You punya agama bagikan main judi? Saya tanya macam tu. Uncle, you punya agama bagikan main judi? Dia kata, mana ada agama bagi main judi, dia kata. Dia kata tak ada agama bagi main judi. Tapi dia kata apa? Ni hak asasi kita. Hak asasi manusia. Kalau macam tu Uncle tengok bagaimana dengan sebab judi ni banyaknya rosak. Bila kita cakap macam tu tuan-tuan, dia tengok, oh you ni orang PAS lah. Orang PAS. Oh you ni payah mau cakap. Tak boleh cakap dengan orang PAS ni. Saya kata bukan Uncle. Saya kata Uncle, kawan saya beritahu kata Uncle ni keluarga Uncle ramai Islam, tapi Uncle masih belum masuk Islam. Uncle cakap macam tu, saya orang Islam, saya menyokong penuh judi itu haram. Judi itu kena tak boleh dibuat apa orang kata apa, dijalankan di negeri. Alhamdulillah lah, Kedah negeri yang pertama, negeri yang ketiga mengharamkan judi. Alhamdulillah kan. Jadi kalau you payah macam tu, dia kata, dia marah kita pula. Bila saya kata macam tu, Uncle, alhamdulillah lah rezeki kan. Tapi keluarga dia ramai Islam, dia kata. Keluarga saya ramai Islam. Dia kata Islam itu banyak bagus tu. Betul Islam bagus. Uncle bila masuk Islam, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi pula. Islam banyak bagus, dia kata. Tapi bila tanya Uncle bila masuk Islam, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Takut tu kalau masuk Islam tak boleh minum arak, dia kata. Macam-macam tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saya jumpa tuan-tuan, bila jumpa sembang, baru kita tahu bagaimana orang bukan Islam ni, kejahatan ataupun judi dan sebagainya, mereka nak rosakkan umat Islam sebenarnya. Tak ada benda faedah sikit pun. Judi ni apa faedah tuan-tuan dapat? Tak ada. Bahkan merosakkan lagi rumah tangga. Jadi syukur tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan saya geng tabligh tanya saya, Ustaz, politik ni kan, sebab dalam kawan mesyuarat sama-sama tahfiz, ada sahabat-sahabat saya yang duk tabligh, dia pun tanya, Ustaz, politik ni macam mana Ustaz? Saya tengok PAS pun serupa kan. Dia kata PAS serupa.
Saya kata, Ustaz, syukur Ustaz. Syukur apa Ustaz? Ustaz tak nampak ke Kedah Ustaz? Negeri Kedah, negeri antara negeri yang mana diperintah oleh kerajaan PAS. Saya kata, alhamdulillah, dengan asbab Allah bagi kekuasaan, kita boleh lumpuhkan judi yang berlesen di seluruh negeri Kedah. Alhamdulillah Ustaz. Tu di antara satu dakwah kita kepada umat. Dengar-dengar tu, betul Ustaz tu, lupa kata judi haram. Judi dah dimasukkan. Bukan isu-isu yang besar, saya kata bukan sekarang, bukan masa sekarang. Isu besar, kilang arak bila nak tutup. Tu genting bila nak tutup. Tuan-tuan, kita kuasa kita tak kat mana sekarang? Baru 18 ahli parlimen nak buat macam-macam. Bukan senang. Bila saya cakap macam tu, betul-betul. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman ni manusia buat maksiat secara terang-terangan. Jadi tuan-tuan, keterangan, bila kita tengok keterangan Syekh Fahmi, tuan-tuan, dia letak 6 perkara. 6 perkara ni kita tepuk dada, tanya hati kita. 6 perkara ni ada tak berlaku di rumah kita? 6 perkara ni ada tak berlaku di rumah kita? Yang pertama, apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tua dia. Kita kalau kita jadi anak, jangan sampai ibu dan ayah kita marah pada kita. Tuan-tuan, kita ni semua manusia yang tak lari pada dosa. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Allah kata apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ayat ni kata guru saya, Allah tegur manusia ni, seorang anak sekalipun dia bercakap dengan mak dia, dia sebut tu tinggi sangat. Uffin ni kalimah yang kata guru saya, kalimah yang kecil, tetapi Allah bagi tahu apa? Bila kalimah kecil pun Allah dah kata dia derhaka. Bagaimana kalau kalimah yang besar? Marah mak ayah, buat satu perkara sampai mak ayah kita keluar air mata dengan sebab kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, mak ayah saya dah tak ada Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam mana? Ada lagikah harapan saya untuk menjadi anak yang soleh? Kata guru saya, kalau satu orang tu dah Allah ambil mak ayah dia, yang pertama dia bertaubat. Kalau dia anak soleh, dia bertaubat. Yang kedua, dia kena apa? Dia kena sentiasa mendoakan kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Tak berhenti, tak boleh berhenti. Dan yang ketiga apa dia? Buat jariah, hadiahkan amal, hadiahkan pahala kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan, di kalangan kita ya dah pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah, dan mak ayah dah tak ada dah Ustaz, kami nak berbakti tak boleh dah. Kita bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita buat. Kita berbakti dengan apa? Banyakkan berdoa, buat amal kebajikan, hadiahkan pahala kepada ibu dan ayah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara tercemar. Yang ketiga, orang jahat bertambah banyak dan dorongan berbuat jahat sangat banyak. Dorongan untuk buat jahat tu, Masya Allah, tabarakallah. Silap kamu berjumpa kawan, kamu akan rosakkan diri kamu. Silap kamu masuk satu lorong, kamu akan rosakkan diri kamu. Dorongan untuk jalan buat maksiat tu banyak. Berbanding apa? Berbanding jalan untuk berbuat kebajikan. Jalan nak buat baik susah. Sebab apa? Iman kita sikit. Tapi jalan nak buat jahat, nampak keseronokan dunia ni. Allah, seronok dunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis, bagaimana dalam satu hadis Nabi beritahu apa dia? Hubbud dunya, kamu cinta kepada dunia, ra'sun kulli qati'ah, itulah
sebesar-besar maksiat, rasul kulli qati'ah, sebesar-besar dosa. Cinta pada dunia sampai apa? Sampai kita rosakkan amalan kita. Cinta kepada dunia sampai kita tinggal mengaji. Cinta kepada dunia sampai kita habiskan hidup kita dengan buat maksiat. Ketika tu itulah ibu bagi segala kejahatan. Baik. Yang keempat, orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat dukungan sewajarnya. Orang nak buat baik tapi tidak mendapat sokongan. Nak buat baik tapi orang tak sokong. Nak bantu masyarakat tapi orang tak sokong. Akhirnya apa dia? Akhirnya lemah bila mana bersendirian. Sebab tu saya ajak anak-anak murid saya kata apa? Kita ni hidup biar duduk dalam jemaah. Kalau kita tak duduk dalam jemaah, kita berjuang seorang-seorang, kita akan down. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjuang seorang-seorang, tuan-tuan akan habis, akan lemah. Tuan-tuan tengok bangunan tuan-tuan sebelah dah, bangunan Ibnu Katsir, Mahtafiz Ibnu Katsir. Tuan-tuan rasa nak buat satu bangunan ni seorang aja ke, satu kepala aja kena fikir? Dok. Kena ada ahli lembaga kena fikir nak buat sama-sama untuk satu bangunan. Tu satu bangunan ni bahkan lagi untuk perjuangan. Perjuangan, jangan kita berjuang seorang-seorang. Sebab apa? Orang yang berjuang seorang-seorang ni lama-lama dia akan ditipu oleh syaitan. Baik. Yang kelima, anak-anak sudah berani melawan orang tua. Ni bagaimana anak-anak yang mana tidak ada didikan agama, dia akan berani melawan cakap ibu dan ayah dia. Anak-anak dulu-dulu tuan-tuan, ya Allah, ayah balik takut anak-anak lah ni ayah balik ke, ayah buat apa ke, tendang lagi mak ayah. Allah. Yang keenam, anak-anak orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak malu terhadap mereka. Maksud kata apa? Kejahatan yang dia buat depan orang baik pun tidak ada rasa malu dalam diri dia. Sebab apa? Allah tutup pintu hati dia. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, ataupun fahum la yarji'un. Hati dia, mata hati dia, telinga dia, segala-galanya Allah tutup. Dia sampai suatu ketika apa? Tidak ada malu. Sebab tu orang yang beriman, dia ada sifat malu dalam diri dia. Lalu Syekh Fahmi tuan-tuan pada akhir kalam ni, dia kata apa? Nampaknya bentuk masyarakat kita pada hari ini tidak banyak berbeza daripada apa yang disebut oleh Rasulullah. Apa yang Nabi sebut semuanya berlaku pada masyarakat kita. Setiap hari kita lihat kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa yang Nabi sebut semuanya berlaku pada hari ini. Anak-anak melawan ibu ayah. Kejahatan semakin lama semakin bertambah. Orang jahat semakin lama semakin banyak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Orang baik semakin lama semakin hilang sokongan. Anak-anak berani lawan mak ayah. Sebab tu orang yang jahat sanggup terang-terangan menunjukkan kejahatan. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf kalau ada salah silap dari sudut percakapan ataupun ilmu yang disampaikan, mohon teguran kalau ada salah silap. Terima kasih banyak tuan-tuan, minta maaf, minta halal pada majlis pada malam ni, insya-Allah. Apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Hakikat yang baik buruk tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.